Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ihdina bil Qur'an wa dhakkirna bil Qur'an warhamna bil Qur'an wa 'allimna al Qur'an waj'alna min ahli al Qur'an alladhina hum ahluka khassatuka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surah Shad ayat 29. Maksudnya, inilah kitab yang kami turunkan dia kepada engkau wahai Muhammad, kitab yang diberkati supaya mereka itu, iaitu umatmu tu, tadabburkan ayat-ayatnya. Tadabbur ni makna perhati, faham serta usaha untuk beriman dan beramal dengannya. Itu makna tadabbur. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya dengan itu hasil tadabbur Quran tu jadi ingat, tak jadi lalai lah oleh orang punya hati kita. Mudah-mudahan sekalian kita menjadi ulul albab dengan Allah, dengan izin Allah insya-Allah taala. Daripada situ marilah kita sama-sama nak cuba tadabburkan ayatut tarawih pada tiap-tiap hari. 40 minit bahasa Melayu, 20 minit bahasa Thai melalui TV Wakaf, TV Ta'awun insya-Allah taala. Dan insya-Allah hari ini kita baru mula, padahalnya hari ini sudah hari yang kedua dah. Untuk kita nak menghadapi malam yang kedua. Kerana kita mari duk tadabbur ayat tengah hari ini untuk nak jadi sempurna tadabbur kita pada waktu malam hari, mendengar imam membaca ayat-ayat surah Tarawih dalam juz yang kedua pada malam ini insya-Allah. Semalam alhamdulillah kita dapat lalui juz yang pertama dah. Kemudian kita tak ada nak mari duk tafsir kemarin tu kerana tak tahu kata setara mana putusan ke mana daripada pihak berkenaan. Tapi ternyatanya nampak anak bulan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka kita duduk dalam ayat tu lalaning tu. Iaitu ayat yang kita sedang duduk dalam juzuk yang kedua lah. Juzuk yang pertama tu suratul Baqarah pada umumnya lemutina yang sakut pak dengan fuak Yahudi lah. Suratul Baqarah ni penuh dengan cerita-cerita orang Yahudi. Lawannya Islam netam nerak guli pating lawan Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala buka rahmat kepada kita orang Islam melalui kitab dia Al-Quranul Azim. Juzuk yang pertama tu pada mula-mula dia cerita tentang orang yang mendapat pimpinan Quran, iaitu orang ada takwa yang dibuat oleh puasa, oleh siam. Kemudian yang kedua puak kafir, yang ketiga iaitu orang munafik. Itulah 20 ayat yang pertama cerita tentang manusia dalam dunia ni ada 3 puak. Orang kafir, orang Islam, orang mukmin. Orang kafir dan orang yang munafik. Munafik ni Islam saja, tak ada mukmin. Ataupun orang zahirnya Islam, hakikatnya wa ma hum bimu'minin. Kemudian dia gilpah pada tu cerita tu ada sikit. Kemudian cerita puak-puak Bani Israel, panggil Bani Israel 2-3 kali, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bukan dia main, Allah Ta'ala tu
Gapa dia haiความสำคัญ atau menghormati kepada fuak Bani Israel 3 kali panggil dalam suratul Baqarah dalam juz yang pertama. Kemudian royak kata naklah turun ajaran yang aku hantar baru dalam Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pada umumnya. Kemudian waktu cerita Nabi Ibrahim kerana duk bubuk Ibrahim. Puak-puak Yahudi kata Ibrahim lah agama Yahudi. Yahud Nasara kata Ibrahim ni agama Nasara. Padahalnya sebenarnya Ibrahim adalah Islam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim ni adalah orang yang tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali, seperti mana syiriknya puak-puak Yahudi dan syiriknya puak-puak Nasrani. Lalu itulah Ibrahim tu apa dia tu adalah agama yang jelasnya iaitu Islam, agama Islam. Agama Nabi Ibrahim ni jelasnya Islam. Semua agama Allah ni agama Islam belaka. Aba inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Siapa-siapa bawa agama Islam, segala para nabi bawa agama Islam belaka sebab dia agama Allah. Lalu itulah datang pada ayat iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Tu dalil di antaranya kata Nabi Ibrahim tu adalah agama Allah yang Allah Ta'ala pernamakan sebagai agama Islam. Dan orang ikut agama Allah namanya Muslimun. Alhamdulillahillazi ja'alana muslimin. Kemudian dia pesan kepada anak cucu dia, Nabi Ibrahim pesan, Nabi Yaqub pesan supaya beribadat kepada Allah yang tunggal. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas mula Islam dah. Itulah ummah yang sebelumnya. Maka kita tengok di belakang sekalinya dia royak supaya Nabi Ibrahim itu mengakakkan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Itu asal dia dengan Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishaq dak. Nabi Ishaq anak sebelah balik Bani Israel. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kaabah itulah yang akhir sekalinya dipalingkan daripada orang Islam asal semaya hadap kepada Baitul Maqdis dalam kerana agama Kristian dihadap waktu, agama Yahudi hadap waktu tu. Lalu tu pada awal-awal Islam dia tidak cuba bantahi akan agama Allah iaitu Yahudi dan Nasara yang ibadah menghadap kepada Baitul Maqdis, Palestin sana. Banyak bulan semaya di Madinah ni, berapa belah bulan. Kemudian disuruhkan supaya menghadap kepada Baitullahil Haram yang asalnya itulah qiblatul muslimin dinillah. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian tak ada pelak gapa lah huing klik kepada kiblat asal tu, kerana ini merupakan fitrah yang Allah Ta'ala cernakan dalam jiwa Nabi SAW. Duk paling tengok kok langit nuri Tuhan tu, suruh dia ni paling klik pada Kaabah. Kerana dia duk tengok kepada pada suasana Kaabah tu lebih mempunyai ciri, mempunyai keistimewaan yang penting-penting dalam nak menjadikan kiblat kepada ahli dunia semuanya. Lalu itulah apabila begitu puak-puak hak beseng menetar dan hati peluang untuk nak cari tempat-tempat yang orang ramai tu berasa padan nak menetar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, terutama puak munafik. Allah Ta'ala kata puak tu puak bodoh. Inilah juz yang kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Selagi berkata oleh orang-orang bodoh. As-sufaha' ni orang bodoh. Dalam ayat yang keberapa belah baru ni pun dia kata gitu dah, puak-puak munafik ni bodoh. Puak-puak yang bukan Islam atau kata dia Islam ni orang bodoh. Ada orang tanya dia tu, apakah
Nah, kepada kamu tidak berimej. Wa idza qila hum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dia kata kafir Islam sufaha, Allah Taala balik kata ke dia, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dia tak tahu kata ya bodoh. Dia kata kau ya bodoh. Jaga molek kita nak kata kau ya bodoh, tengok diri tak molek. Betul kita dengan Allah dan Rasul. Orang yang tak bodoh ni orang yang tu Allah dan Rasul. Hak tak tu Allah dan Rasul ni bodoh belaka lah dalam dunia ni. Nah, saya qulus sufaha, hak aku kata ala innahum humus sufaha tu. Fok munafik tu. Minan nas ma wallahum, apa yang memalingkan mereka itu daripada kiblat mereka itu. Kok mana pula dah ni hadap, kok mana pada puak Muhammad ni, hanya wak menganying situ pula. Nah, an qiblatihim allati kanu 'alaiha, daripada kiblat yang mereka itu biasa duk ngadap kepadanya. La ilaha illallah. Itulah iaitu Baitul Maqdis lah sebelum dah tu nah gitu. Lalu tu Allah Taala suruh Nabi Muhammad kata mudah-mudah kata benar-benar. Tak ada nak ayat lebih pada benar. Qul, kata oleh Muhammad, jawab top tu kepada puak-puak hak kata gapo dia kok mana pula dah ni kena duk mengadap kok lain pula ni. Lillahil masyriqul maghrib, timur dan barat adalah kepunyaan Allah belaka. Tidak penting timur, tak ada penting barat, tak pentingnya sebelah balik hilir dan hulu, tak ada penting. Yang pentingnya ialah mung tu Allah kedak. Nah, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Yang pentingnya siratal mustaqim tu. Siratal mustaqim ialah siratullah, jalan Allah. Allah perintah ke mana itu siratal mustaqim. Tak ada kira hadap ke mana-mana. Hadap ke Allah Taala suruh hadap itulah ialah sebenarnya. Nah, dengan sebab tu Allah Taala puji puak-puak Islamnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Alaikum shahida. Astaghfirullah wa atubu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Nah, begitulah kami jadikan kamu tu puak-puak umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang terpilih, al-khiyar wal adl. Nah, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata. Alhamdulillah Tuhan jadi kita ummatan wasata. Bak kita umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat wasata tu ialah Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang turut ajaran Allah dengan sepenuhnya. Dia panggil ummatan wasata. Jangan kita lah ni kita orang Islam ummatan wasata selalu dak. Dan ummatan wasata ni tak boleh nak ambil otak kita wak letak kata mana pasal mana wasata. Pasal Quran dan sunnah tu mana wasata. Siapa tu Quran molek dan sunnah Nabi betul molek, itulah ummatan wasata. Siapa menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan sunnah Nabi, bukan wasata walau dia orang Islam sekalipun. Itu kena ingat molek benalah tu dah. Sebab cerita ja'alnakum ni iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai contoh kepada ummatan wasata. Siapa dia bercontoh pada ummatan Muhammad dan para sahabatnya, itulah ummatan wasata. Siapa dia menyalahi dengan Nabi Muhammad SAW beragama dan menyalahi dengan para sahabatnya dari segi tadayyun, maka itu adalah bukan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu jadi penyaksi-penyaksi ke atas manusia, wa yakuna ar-rasul, dan supaya jadilah rasul tu alaikum syahida, ke atas kamu sebagai syahid, sebagai penyelia, mengatakan betul berkata syahid. Mana Nabi nak kata betul atas orang yang tidak turut dia? Agama Islam tapi tak wahai turut Nabi. Duk menetai Nabi. Ayat atas sunnah kau ni ayat takut lain. Tu dia ingat atas dia tu agama tu nenek moyang. Agama hak dulu. Hari ni kita akan ngaji Yahudi ni buku ni dah. Dia tak tinggal agama tu nenek moyang dia. Yahudi. Begitu juga Nasara. Nabi Muhammad wahyu agama nak betul setara apa? Dia tak tunggal, dia tak tinggal. Itulah di antara contoh kepada orang yang tak tinggal barang hak biasa duk buat, dengan dibawa barang baru tapi betul, tapi kena, tapi siratal mustaqim, dia tidak akan turut juga.
Kerana apa? Kerana menyalahi dengan hak dia duk biasa buat sama. Jaga-jaga kita ni duk biasa buat kat ana, kalau temu hak kata molek kod lain, kita tukar dia molek. Kerana kita ni disuruhkan supaya kita tu selalunya ikut akan barang yang Allah Taala turun kepada kita itu Allah dan Rasul. Kalaulah ada riwayat ini hak Allah, ini hak Rasul dengan hadis yang sahih, dengan pelaksanaan yang benar daripada puak-puak as-salafus salih, terutamanya orang-orang dalam 3 kurun yang pertama, para sahabat, para tabi'in, imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i kita, dan Imam Hanbali dan Imam Thawri, semuanya mereka itu adalah orang ummatan wasata, orang yang berada di atas landasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj mereka terutama mazhab Syafi'i kita tu iza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila mana hadis yang sahih, maka itu mazhab aku. Jangan duk turut aku buat semacam. Tengok kalau tak temu ke mana hadis sahih yang mana kadang-kadang tidak diketemui oleh orang sebelum kita ni, maka kita tu hadis sahih. Kerana hadis sahih itu adalah agama dan perjalanan al-Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian lepas pada tu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yang pakat duk perhati dari segi tadabbur lagi, ya suratul Baqarah ni ayat dia 28 ni, 280 ni. Jadi kalau bagi 2 agak jadi 143. Jadi 143 ni ayat ni jadi tengah molek. Ayat duk nombor tengah dan ummatan wasata. Bagi dia mau nak kira buku akar, sebenarnya benar-benarlah tu di antara mukjizat Al-Quran dan hakim Allah SWT menurunkan Quran. Selepas pada tu dia duk cerita tentang puak-puak hak duk berlawan dengan Nabi, sama ada Yahudi, Nasara, munafiqin yang jadi anak murid kepada Yahudi. Puak-puak dia ni, dia kenal Nabi ni habis-habis kenal. Habis-habis kenal Nabi, tapi dia tak saya turut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal, tahu kata Quran ni betul, tapi tak saya turut. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Jaga molek, hei orang-orang ada ilmu, jangan susuk ilmu. Susuk ilmu ni makna tak royak ke orang bagi hak sebenar, kerana takut jadi gitu jadi gini dan sebagainya, takut orang benci ke, takut orang menetai ke dan sebagainya. Semua tu adalah benar tak betul, hai umat Islam. Lepas tu kecek buku gapa dia menghadap kiblat lagi lah. InsyaAllah kita duk sembahyang hadap kiblat belakang lah ni, walillahil hamdul minnah. Orang duk jauh, orang duk dalam masjid Madinah Mekah hadapkan diri Kaabah sendiri. Adapun orang duk luar pada masjid, hadap kepada masjid. Adapun orang duk luar pada tu lagi, hadap pada tanah haram. Sebelah balik mana lah ni, negeri kita, negeri Thai ni, tanah haram duk sebelah balik gapa dia, sebelah balik jatuh. Kalau orang duk sebelah sana tu, tanah haram duk naik, hadap kot naik. Dia tak mesti kata hadap jatuh belakang. Jadi pusatnya iaitu Mekah ni pusat. Orang duk dunia ni keliling, ada hadap naik, ada hadap jilid, ada hadap hudu, ada macam-macam. Dasar pada dia kedudukan Mekah di mana saja. Dan dalam pengajaran gapa dia hak Islam ni pula, dia kata dia apa sebutkan sifat Nabi atau gapa dia ajaran tugas Nabi 3 perkara. Satu, yatslu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Itulah 3 perkara tu. Siapa nak tiru Nabi, siapa nak turut Nabi dalam berilmu dan mengajar ilmu serta beramal, ialah dia kena turut dalam arti kata kena baca Quran banyak, yatslu alaihim ayatina, terutama pada bulan Ramadan, serta yuzakkikum. Dalam ayat yang ke-151. Yuzakki ni makna tazkiyatun nafsi dengan Quran juga. Tazkiyatul aqli wal nafsi itu dengan Quran. Lepas tu wa yuallimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah.
Hikmah ni kata Imam Syafi'i, kalau dia kemar dengan Alkitab, maka ia adalah as-sunnah. Ngajar Quran, ngajar sunnah. Ngajar Quran, ngajar sunnah. Banyak benda tu orang ngaji pandai. Orang tu hawi ilmu, banyak ngajar dua tu nah. Jangan ngajar hak lain, banyak pada ngajar Quran dengan hadis. Kerana yang menjadi pokok kepada kita untuk menerima ajaran Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu lain ngajar juga, tapi jangan lebih banyak pada ngajar Quran dan As-Sunnah, supaya kita jangan jadi seleweng daripada cara tarbiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam akan umat dia. Lepas tu kecek masalah jangan muska apa dia kecek hak orang sabar. Nah, orang sabar ni apabila jatuh satu musibah, kena dia tu selalu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni hak corona kita ni, kita kena banyak kalau takdir siapa yang kuasa kata kena corona, kena banyak kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan itulah Allah Ta'ala selawat ke atas mereka itu, dan Allah Ta'ala hantar rahmat ke atas mereka itu, dan itulah orang yang mendapat hidayat. Dan kemudian lepas pada tunya cerita kejadian langit dan bumi, cerita manusia ni, dia tu gapa dia adanya hak basing tak berakhir bagi molek. Allah Ta'ala panggil ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat 168. Manusia, panggil manusia semua, tak kira agama Islam atau agama bukan Islam, makan olehmu daripada apa yang dalam bumi akan benar halal lagi pula, tayyib, halalan tayyiba. Itulah yang panggil ahan menjadi ya. Kita payah usaha supaya kita makan ni jadi ubat. InsyaAllah ta'ala. Dan kalau kita tak berjalan akan makan ni halalan harama tu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jalan yang bukan halalan tayyibah ialah jalan syaitan. Allah, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sebab apa? Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya dia tu musuhmu yang sangat nyata. Jangan turut dia, jangan. Dia suruh benda innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Dia suruh benda jahat semua syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas ni bis-su'i wal fahsya semua. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata cakap terhadap Allah ni apa yang kamu tidak ketahui, salah benarnya tak tahu. Bahasa kata Allah kata gini dan begini tapi bukan Allah Ta'ala kata gitu sebenarnya. Dan dalam surah ni juga ada ayat buku dengan apa dia pasing wahai tu agama tak nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila di dakwah dia supaya pakak turut barang yang Tuhan turun ni Quran, baca Quran, dia kata kami pada hak tu nenek moyang kami duk ajar pada dah. Kalau sah kitab pun kitab tu nenek moyang kami duk karang. Kalau sah gapo bari-bari ke gapo ajaran-ajaran hak tu nenek moyang duk amal lah mana. Hak tulah. Lalu tu Allah Ta'ala jawab, awalau kana aba'uhum. Ni tu nenek moyang hak jahiliah lah. Kalau tu nenek moyang hak betul, sama ada Nabi sendiri, apa itu nenek moyang kita juga. Para sahabat radhiyallahu anhum, atau tu nenek moyang juga. Kalau tu nenek moyang betul tu tak apa. Tapi dalam bagaimanapun, puak dia ni dia bangga dengan aba'. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. La ilaha illallah. Apakah puak dia tak tahu kata puak tu nenek moyang dulu tak erti gapo sekali. Pegang agama tu nenek moyang ni, selama mana tu nenek moyang buat betul, kita boleh pegang. Tapi kalau tu nenek moyang buat tak betul, tak boleh pegang dengan dia lah dah. Kemudian dalam ayat ni difardukan qisas dari segi perbunuhan. Kalau siapa bunuh orang, mahkamah Islam kena kajian mai hukum katanya kena bunuh balas, bukan hidup berdiri sendiri dak. Kena bunuh balas tu daripada mahkamah setelah mana dia tu dia mengqadakkan segala urusan qada dia, ternyata dia dapat salah sungguh, dan baru di situ baru boleh bunuh balas. Itu. Kemudian
Lepas pada tu Allah Ta'ala kecek puasa lah. Kita baca pagi tadi tu, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang beriman, ni baca banyak panggil orang beriman dalam juzuk 2 ni. Ditulis atau di fardu ke atas kamu akan puasa. Nah, go puasanya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana puasa membina takwa. Nah, jadi ayyaman ma'dudat, beberapa hari ya puasa, bukan banyak hari. Bukan letih, jangan buat takut ke puasa. Ui nampak rengeng-rengeng gitu puasa. Nah, dah siapa pian habis bulan puasa wasa saya. Sebab apa? Ayyaman ma'dudat sikit ya. Nah, kemudian kalau siapa sakit dan musafir, sakit yang tidak boleh puasa, yang menjadi berat apabila puasa, maka Allah Ta'ala tempuh masa kepada satu masa yang tertentu untuk dia tu qada. Nah, insya-Allah Ta'ala, walau bagaimanapun berhubung puasa pada bulan Ramadan, auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, bulan Ramadan ialah bulan yang diturun padanya akan Quran. Saya ruqyah banyak kali, banyak tahun dah ruqyah kata. Nah, bulan Ramadan, bulan Quran, jangan disebut kata bulan puasa. Nah, kenapa? Puasa tu lebih kecil pada Quran. Satu juzuk pada Quran puasa. Quran ni habis licin, termasuk haji, termasuk semaya, termasuk apa dia zakat, termasuk semua cara hidup. Satu juzuk pada Quran ialah puasa. Kita jangan besar ke benda tak ada besar. Nah, Quran ni lebih menjadi tujuan daripada Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bukan yang kata syahrul Ramadan allazi furida fihi siyam. Dia tak ada kata gitu. Padahalnya bulan Ramadan itu bulan fardu semaya, fardu puasa, tapi dia tidak cuba nak mengutamakan sebut puasa pada bulan Ramadan lebih daripada dia utama sebut Quran pada bulan Ramadan. Hak ni kena ingat molek kaedah dah, supaya kita tu benar-benar jadi orang yang faham akan hakikat Ramadan, iaitu syahrul Quran was-siyam. Nah, dahulukan Quran dan siyam insya-Allah taala. Siapa yang nampak anak bulan maka naklah dia puasa. Falyasum, ni fi'il amma masuk lamul amri. Naklah mereka ia puasa. Nah, lah ni kita orang nampak nak bulan Jahar kemarin. Nah, cula perakat kita pun pakat puasa belaka. Duduk dalam ayat 185 daripada suratul Baqarah belaka dah itu. Ayat yang 180 ni yang saya sangat-sangat berasa nak ayat ke demo. Mari kita pakat dengar ayat 180 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala ayat ke Nabi Muhammad, dan apabila hamba-hambaku hai Muhammad bertanya kepadamu mengenai aku ni duk dana, maka beritahulah pada mereka sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Duk dekat Tuhan, duk dekat ngemung. Nah, lepak dekat pada Nabi Muhammad dengan mung lagi, tapi Nabi Muhammad makhluk, dekat Tuhan tak serupa dekat Nabi Muhammad dengan mung. Kerana Tuhan ni ya tak serupa, laisa kamislihi syai'un. Dekat Allah tak serupa dekat makhluk dengan kita. Tidak sama, laisa kamislihi syai'un dekat Allah dah, tapi dekat lawan dia jauh. Dekat ni dalam arti kata duk nak gapo? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku duk dekat ni tujuannya iaitu nak cuba menyahuti, nak memperkenankan permintaan orang-orang yang minta apabila ia berdoa. Aku duk nanti duk dekat dengan Yusuf, nanti tengok Yusuf doa, tak berdoa Yusuf. Dekat dengan Halimah tak berdoa. Bawa tak doa tu aku nak diterima ke mana? Aku ni ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia berdoa, kalau dia tak berdoa nak aku nak terima ke mananya? Tu dia. Wal falyastajibu li, maka naklah menyahuti, naklah mereka menyahuti seruan aku
wal yu'minu bi, dan naklah mereka beriman kepada aku. Beriman kata aku duduk dekat, berimanlah tu lah dah. Beriman kata aku ni duduk dekat untuk nak terima segala hajat mung. Kalau mu minta, kalau mu tak minta nak katakan lagi. Nah, aku nak terima kalau mu minta. Iza da'an tu penting nah. Bulan Ramadan ni syahrul du'a, bulan doa. Kita minta sama, minta dalam semaya, minta luar semaya, minta waktu tidur, minta waktu bangun, minta waktu jalan, waktu mari sejid, waktu tubik masjid, waktu masuk rumah, waktu masuk bilik air, keluar bilik air, minta sama. Nabi itu selalu minta pada Allah Ta'ala semua keadaan aja. Nah, oleh itu maka doa tu penting. Pakaian hidup bagi mukmin doa tu. Bukan kata doa ni pakai kata email ya, kita nanti kata amin-amin gitu. Itu orang tak faham Islam. Orang tak faham kata dia tu Allah duduk dekat dengan dia untuk nak menerima dengar doa dia dan nak memberi segala hajat yang dia minta. Cuma Allah Ta'ala kata falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan atau supaya mereka menjadi baik serta betul. Tidak itu tak ada yarshudun ni. Dia belok. Nah, tak berasa kata Tuhan tu berada di samping kita, tak berasa. Tapi ingat molek Tuhan duduk dekat kita bukan seperti mana-mana makhluk dekat dengan manusia. Bukan supaya orang duduk dekat kita, bukan supaya dengan kayu duduk dekat kita, tak. Mana-mana makhluk laisa kamislihi syai'un. Nah, Allah Taala kata gitu dah. Fardu puasa, patul pas pada fardu puasa tu, nah dia gapo dia? Kecik bulan-bulan, kecik tahun-tahun, patu apa dia? Fardukan haji pula. Al-hajju ashhurum ma'lumat, dalam juz yang kedua pula. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Nah, belum dah tu dia kata wa atimmul hajj wal umrata lillah. Nah, belum dah tu lagi dia katalah na auzubillahi minasyaitanir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat 195. Dah. Itulah. Hendak suruh kita infak pada jalan Allah. Jalan Allah ni luas jalan. Hak ada faedah kepada agama Allah, kepada hamba Allah yang panggil fisabilillah belaka. Wala tulqu, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maknanya tak waktu baik duit itu mana kata campak diri pada kebinasaan. Dia tak waktu baik duit, tak jaya, buat tak jaya, kena kecik dah orang. Mundur, ni halah ni jadi seksa. Tu makna tahlukah lah halah tu. Wa ahsinu, buat baik olehmu. Ni lagi di antara cara nak melari diri daripada corona, kena buat baik. Sebab bila buat baik kita masuk dalam kumpulan orang yang Tuhan kasih. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka, kasih, cinta kepada orang-orang buat baik. Buat baik ni apa? Iaitu infak, waktu baik duit. Waktu baik duit, orang buka puasa, waktu baik duit, waktu baik segala macam lah. Terutama bulan Ramadan ni bulan al-jud. Nabi ni sangat-sangat murah hati pada bulan Ramadan yang tidak pernah dia murah seperti bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian manasikul hajj, kecek buat haji, cara buat haji bagaimana, pergi ke Arafah, klik pada Arafah, nah pergi kepada duk Mina, duk 3 hari di Mina, nah suruh zikir pada Allah, semua zikir pada Allah. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebut kata ma'dudat ni sikit. Nah, kalau maklumat tu ada agak banyak-banyak juga. Nah, tu dia. Patu kecik puak munafik. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul qisam. Kecik puak munafik. Munafik ni Allah 2 3 4 5 ayat dia. Apabila ayat munafik, ayat orang Islam. Nah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Dia takut dia munafik ni. Bukan kata Islam bucun ni bukan Islam. Atau nak ada munafik biasa tu. Dia kena fis silmi kaffah baru selamat pada munafik. Allah Ta'ala dia tahu. Lalu tu dia panggil orang Islam, dia suruh masuk dalam Islam secara umum Islam, secara semua Islam. Nah, jangan satu perkara yang kamu buat tidak berdasar pada Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau mu tak turut Islam, mu turut syaitan, buat tu dalam dunia. Nah, kalau tak ada silmi kafah, tak ada dari Islam, mana mung tu sedang-sedang duk ikut akan khutuwatus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, supaya tak ada, supaya buku makan dah. Makan kena turut Islam dan segala-galanya kena fisil mikafah. Sejak daripada bulan Ramadan ni, siapa duk puasa peling-peling geleweng-geleweng, marilah kita cuba masuk dalam Islam. Semaya cara Islam, puasa cara Islam, buat haji cara Islam, nak pakai cara Islam, kecek cara Islam, jual beli cara Islam, semua dah, nikah kahwin cara Islam, perak anak cara Islam. Nah, insya-Allah taala, kalau tidak syaitan punya jalan dia. Nauzubillah min syaitanir rajim. Kemudian kecek, nah kata kita ni ummatan wahidah. Kana an-nas ummatan wahidah. Masa ada siapa kepala masa Nuh ummatan wahidah. Apa akhirnya pecah. Berpecah, faba'athallahu an-nabiyina mubasysyirin. Jadi untuk nak kembali semula umat kepada satu ni, kena ambil cara Nabi, kena wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, ambil al-haqqu daripada kitab. Jangan duk ambil teori tu, teori nak menyatu padu orang. Lepas tu yang ketiganya iaitu fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. 3 perkara dah. Nah, satunya kita kena turut Nabi. Nah, Nabi yang membawa Al-Quran. 3-nya mendapat hidayah pada Allah. Barulah boleh klik kepada ummatan wahidah semula bila kita duduklah kat perak peranda. Nasallallahu salamah. Dan benda tu bukan mudah. Nah, mesti payah. Lalu itulah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Rasul sendiri itu orang panggil tergetar-getar mendapat ujian Allah Taala untuk nak pergi jalan syurga. Mana jalan syurga ni jalan ada banyak ujian. Jangan ingat kata tu Islam jadi payah. Pasal dia jalan nak pergi syurga ni bukan payah, tapi diujikan dengan berbagai-bagai ujian. Jalan mudah ya. Al-Islam dinu yusrin. Agama mudah. Tapi ujian tu syaitan mari duk sekat. Jadi hak payah, hak mudah-mudah ni payah. La ilaha illallah. Nah, sebab itu marilah kita akhir sekali ayatnya sakut pak dengan keluarga. Suruh menikah. Menikah ni nikah dengan orang Islam je, menikah dengan orang musyrik. Nah, lepas tu tanya bagaimana tanya cara nak duk, cara kelamin lah mana ni, sa'ukum harsul lakum. Nah, lepas tu duk kacak buku, kalaulah paksa kena duk talak, na'udzubillah daripada at-talaq, maka wat-talaqu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kacak buku iddah orang tina hak kena talak daripada tok lelaki dia tu. Kalau orang tina tok lelaki dia talak kalau lah tak kena tok lelaki matinya bala mana. Nah, semua tu ada dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua yang kita nak dengar pada malam ni. Nah, insya-Allah taala duk kecek perkahwinan yang batalak nak berlaki semula belah mana pula ya duk kecek. Nah, siapa nak meminta pula tak ada gapo, ada siapa habis iddah dan sebagainya. Nah, tu dia. Duk kecek talak ni panjang. Lepas tu akhirnya duk kecek buku man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, masalah infak fi sabilillah. Nah, infak fi sabilillah. Dan juzuk yang kedua disudahi dengan cerita yang sakut pak dengan gapa Talut, dengan Jalut. Talut ni la Islam,
jaluk lek kafir masa tu, dan ayat kata nilainya duk di kekuatan duk di kepada kualiti bukan kuantiti, kepada kaifiyah bukan kamiyah. Nah sebab itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sabar inilah mendatangkan kekuatan. Itulah lebih kurang pada hari ini. Sekadar itulah. Nah usikum wa iya bitaqwallahi azza wa jal. Marilah kita pakak-pakak ikuti akan tilka ayatullah natsluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin. Hai Muhammad, itulah Allah Taala sudahikan juzuk yang kedua dia 252. Nah bilangi nombor ayatnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nafa'ana Allah bihadhil ayatil karimah. Ja'alana Allah min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.